So kita akan kupaskan satu tajuk yang sangat menarik saya fikir di Malaysia, iaitu tajuknya murtad salah siapa. Saban hari tuan-tuan, apabila kita mendengar sahaja perkataan murtad, ataupun kita dengar ada orang murtad, berlakunya kes-kes murtad, kita semua akan terkejut. Ada di kalangan kita yang akan marah, ada di kalangan kita yang akan kecewa, dan kita akan fikir, kenapa berlakunya murtad ini, salah orang ini, salah orang itu, dia tak betul, yang itu tak betul, ini tak betul, dan macam-macam lagi yang akan kita simpulkan. Disebabkan itu sebenarnya kita bawakan hari ini tajuk murtad salah siapa. Sebab kita akan lihat secara terperinci, insya-Allah. Dan boleh jadi juga ada yang tidak bersetuju. Boleh jadi mungkin ada yang tidak akan bersetuju dengan apa yang saya ingin perkatakan. Tetapi apa yang kita nak bincangkan dan ingin perkatakan pada hari ini adalah lebih kepada perkongsian minda, dan juga saya nak kita sama-sama membuka minda kita dan melihat apakah senario dan realiti sebenar yang berlaku di Malaysia ini, insya-Allah. Alhamdulillah, saya sebelum ini telah dapat beberapa kali telah pun ditugaskan untuk menjaga ataupun membuat sesi kaunseling ataupun sesi istitabah bersama dengan mereka-mereka yang ingin memohon untuk murtad di beberapa negeri di Malaysia ini. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu, insya-Allah akan saya kongsikan sebenarnya apakah senario sebenar yang berlaku di kalangan kes-kes murtad yang berlaku di Malaysia ini. Pertama sekali, sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan murtad dan sebagainya, kita perlu memahami dahulu apa sebenarnya erti murtad ataupun dikenali sebagai riddah. Kalau kita lihat murtad ini, tuan-tuan dan puan-puan dan sidang penonton sekalian, seperti yang diketahui umum, biasanya kita akan simpulkan murtad adalah keluar dari Islam. Namun ada satu perkara yang perlu kita faham. Sebelum seseorang itu ingin murtad, dia ada syarat dia. Syarat dia yang pertama, dia mestilah menjadi seorang Muslim dahulu. Dan apakah sebenarnya maksud Islam? Jadi seseorang itu kalau dia nak murtad, dia mesti menjadi Islam terlebih dahulu. Dan apa sebenarnya maksud Islam? Islam bermaksud tunduk, patuh, taat. Ataupun boleh dikatakan juga selamat. Jadi barang siapa yang tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita gelarkan mereka sebagai Muslim. So apabila seseorang itu dia nak murtad, pertama sekali dia mestilah menjadi seorang Muslim dahulu. Ini syarat untuk seseorang itu murtad. Kenapa saya katakan demikian, tuan-tuan? Sebab hari ini bila kita berbicara berkaitan dengan murtad ini, ramai di kalangan kita sebenarnya akan fikir, oh kalau ada orang murtad, kita perlu pancung dia, kita perlu hukum dia dan sebagainya. Setelah saya ceritakan senario yang berlaku, maka boleh kita simpulkan apakah semua kes-kes ini boleh kita pancung ataupun kita nak hukum bunuh dan sebagainya. Melihat kepada senario-senario yang berlaku, case by case. Salah satu masalah di kalangan masyarakat Malaysia ini, tuan-tuan, mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang berfikir sebenarnya iman itu boleh diwarisi. Kalau kita lihat senario dekat Malaysia ini, kalau mak bapak dia Islam, anak mesti Islam. Dan kita sangka apabila anak itu Islam, dia mestilah menjadi Islam yang sejati dan sebagainya. Sistem kita dan sebagainya telah menyebabkan seseorang itu mesti menjadi seorang Muslim kalau mak bapak dia adalah Muslim. Namun sejarah telah membuktikan kepada kita, ada Nabi sekalipun, tuan-tuan, yang mana anak-anak mereka sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Isterinya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka adalah Nabi. Ini membuktikan kepada kita sesungguhnya iman itu tidak dapat diwarisi. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, tuan-tuan, anak-anaknya pun tidak beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ceritakan perkara ini tuan-tuan? Sebab kita tidak boleh terlalu mudah dengan mengatakan, okey, dekat Malaysia ni kalau mak bapak Islam, anak itu mesti Islam. Dan telah menyebabkan kita kadang-kadang tidak mengambil langkah berjaga-jaga dengan sangkaan kita rasa, oh anak wajib Islam, iman dia akan kukuh dan sebagainya. Tidak tuan-tuan. Jika kita tidak melakukan perkara yang sepatutnya kita lakukan terhadap anak-anak kita, tidak mustahil juga, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Nuh juga boleh berlaku di kalangan masyarakat kita tuan-tuan. Hatta Nabi Nuh sendiri tuan-tuan, yang begitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak dapat menyebabkan anaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Nikmat Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat kisah Nabi Musa pula, Nabi Musa telah dibesarkan di rumah Fir'aun tuan-tuan. Rumah Fir'aun. Namun dia telah keluar sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi seorang nabi. Hatta kalau kita lihat Nabi Muhammad sendiri pun tuan-tuan, yang begitu sayang kepada pak menakannya Abu Talib. Abu Talib telah banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib sendiri meninggal dalam keadaan seorang yang bukan Islam. Ini menunjukkan tuan-tuan, kita sebenarnya tidak boleh memberi nikmat iman itu kepada sesiapa yang kita hendaki, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Begitu juga kalau kita lihat tuan-tuan, biasanya kes-kes murtad ini tuan-tuan, dia bukanlah orang yang nak murtad ini, dia bukanlah hari ini dia fikir dia terus murtad. Tidak. Dia ada 3 kategori yang boleh kita simpulkan apabila kita nak bercakap tentang golongan-golongan yang ingin murtad dan sebagainya. Yang pertama sekali adalah orang yang bercadang. Dia tu bukan nak murtad tuan-tuan, tapi dia ada cadang. Dia cadang. Dia fikir, dia rasa dia duk lama sebenarnya duk fikir dan sebagainya. Ada beberapa perkara-perkara lain yang akan kita bincangkan kemudian, yang menjadikan dia berfikir, betulkah aku dalam agama yang betul ini? Apa yang sedang berlaku? Mungkin ada beberapa faktor yang buat dia baru bercadang saja. Yang kedua adalah golongan yang telah tegar. Biasanya yang baru ini tuan-tuan, dia belum lagi nak murtad. Dia baru tengah fikir, ada benda yang mengacau jiwa dia dan sebagainya. Golongan yang tegar ini adalah golongan yang telah pun murtad. Dan dia telah pun menjadi tegar. Dan pada ketika itu dia telah pun mula tutup telinga dia, dia tak mau dengar apa penjelasan orang dan sebagainya. Mungkin disebabkan beberapa faktor yang lain. Kalau kita nak lihat sebenarnya di kalangan orang-orang yang murtad ini juga tuan-tuan, ada di kalangan saudara baru yang memeluk agama Islam, di kalangan mu'allaf. Dan ada juga di kalangan mereka yang lahir Islam pun memohon murtad tuan-tuan. Dan ada juga kes silap identiti. Apa dia sebenarnya silap identiti ini? Okey, silap identiti ini tuan-tuan adalah, contoh dia begini. Satu orang, dia ni memang Melayu, dia Islam. Dekat Malaysia ni tuan-tuan, kita tahu kalau seseorang itu Melayu, dia dah jadi seolah-olah mesti wajib Islam. Dekat IC dia Melayu, so agama dia Islam. Namun ketika dia kecil, daripada kecil dia telah pun mak bapak dia telah bagi anak ni kepada orang India dekat estate untuk jaga. Sebab ini waktu zaman-zaman dahulu tuan-tuan, ketika zaman Malaysia waktu Jepun datang ke Malaysia dan sebagainya, mereka susah, tak tahu macam mana nak jaga anak dan sebagainya. Mereka telah serahkan anak mereka untuk orang Hindu ini jaga. Tapi anak ini lahir Islam, nama Melayu, berbangsa Melayu. Namun anak ini telah dibesarkan sebagai seorang orang bukan Islam. Dia belajar agama Hindu, duduk dengan masyarakat Hindu, dan dia pun rasa dia ni Hindu tuan-tuan. Dan apabila dia dah besar, dia kenal dengan seorang lelaki Hindu dan dia nak kahwin dengan lelaki Hindu ni. Cuba tuan-tuan bayangkan,
Macam tadi kita kata, syarat untuk murtad ini pertama sekali orang itu mestilah pernah menjadi seorang Muslim. Tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di dalam senario ini tuan-tuan, silap identiti, dia bangsanya Melayu dan automatik agamanya Islam. Namun daripada dia kecil, umur lebih kurang dalam beberapa bulan, telah diserahkan kepada keluarga Hindu untuk jaga, dan dia telah pun membesar sebagai seorang Hindu. Akhirnya dikenal dengan seorang lelaki Hindu, dia ni perempuan, dan dia nak kahwin dengan lelaki Hindu tersebut. Apabila dia nak kahwin tuan-tuan, maka dia tak boleh kahwin. Dan kemudian dia dicop sebagai seorang murtad. Apakah pada pemikiran tuan-tuan, orang seperti ini yang silap identiti ini perlu kita pancung kepala dia? Perlu kita bunuh dia? Apakah itu yang Islam ajar pada kita? Bukankah Islam telah pun mengajar kita untuk menjadi adil? Dan sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa. Allah